baru-baru ni adalah seorang peguam tu, dia tulis dalam medsos dia percaya yang syurga ni bukan untuk orang Islam je, dan siapa yang tak percaya dengan apa yang dipegang, dia boleh hantar semua orang kafir ke neraka. Saya tak maulah sebut nama dia sebab dia dah banyak kali dah buat kenyataan bermasalah. Orang macam dia tak perlu dapat perhatian. Tapi tak pelik pun sebab sebelum ni pun dia ada tulis yang diminta semoga Allah bagi dia berjiran dengan seorang tokoh politik yang bukan Islam dekat syurga nanti. Sebenarnya banyaklah kenyataan-kenyataan di sebelum ni yang memang bermasalah daripada sudut agama dan akidah. Saya sendiri dah jawab beberapa tulisan dia dan saya rasa orang macam ni kita kena abaikan je lah, tak perlu dah nak bagi perhatian. Cuma kita nak jawab tentang isu syubhah yang dilontarkan ni. Adakah orang kafir boleh masuk syurga? Jawapannya tak boleh, sebab kafir itu bermaksud orang yang ingkar dan menolak seruan tauhid Islam selepas sampai seruan itu kepada mereka. Mereka dah baca, mereka dah kaji, mereka dah dengar, tapi mereka tolak. Itu orang yang kafir. Boleh renung tafsir ataupun tadabbur surah Al-Kafirun. Ini bukan kata peguam undang-undang, bukan kata-kata manusia ciptaan, tetapi Allah sendiri, Tuhan yang telah menciptakan syurga dan neraka. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, Allah sendiri pernah berfirman, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, iaitu yang menyekutukan Allah, mereka itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam yang mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sendiri pun pernah menegaskan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, tiada seorang pun daripada kalangan umat ini yang pernah mendengar tentang diriku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia mati sebelum beriman dengan risalahku, kecuali dia akan menjadi penghuni api neraka. Terlalu banyaklah nas dan dalil berkaitan tentang hal ini. Soalan yang kedua, adakah non-Muslim boleh masuk syurga? Bezakan antara non-Muslim dan kafir. Orang yang kafir ni orang yang menolak, yang mereka tahu tapi mereka ingkar. Tetapi non-Muslim ini boleh termasuk contohnya kanak-kanak yang belum mukallaf. Mereka meninggal sebelum mereka sempat belajar tentang Islam. Macam tu juga dengan orang-orang yang langsung tak tahu menahu tentang Islam. Mereka duduk jauh ke di hutan ke tempat-tempat yang tak ada orang pun yang cerita tentang Islam kepada mereka. Jadi orang-orang macam ni boleh terselamat daripada azab Allah dan boleh masuk syurga melalui rahmat dan keadilan Allah. Nanti adalah cara Allah untuk nak uji mereka sesuai dengan keadilan Allah yang tidak pernah menzalimi sesiapa. Allah sebut dalam suratul Isra, wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Seseorang yang boleh memikul ataupun yang mukallaf itu, dia tidak akan pikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab seseorang itu melainkan setelah kami mengutuskan kepada mereka seorang rasul. Maksudnya Allah tak akan azab seorang itu sebelum dia dapat penjelasan, sebelum dia ada hujah, sebelum dia mampu untuk nak menilai. Jadi adakah orang kafir yang baik kat dunia ni pun tak boleh masuk syurga? Orang kafir yang akhlak dia baik, yang rajin bersedekah, yang tolong orang dan macam-macam lagi, boleh dapat syurga tak? Okey, yang ini kita kena faham. Akhlak yang mulia itu memang antara kriteria utama untuk kita meraih syurga Allah. Tetapi penentu teras kepada akhlak ini iaitu iman dan juga tauhid. Sebab akhlak itu ada dua jenis, akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk. Petanda kita berakhlak dengan Allah adalah kita menjaga rukun iman, rukun Islam dan juga segala perintah syariatnya. Tak sempurna akhlak seseorang yang hanya menjaga akhlak dia dengan makhluk ataupun manusia, tetapi dia mengabaikan akhlak dia dengan Allah. Sedangkan Allah lah Tuhan yang telah menciptakan dia. Allah lah yang telah mengurniakan dia akal, segala panca indera, pendengaran, penglihatan dan segala macam nikmat kurniaan. Kita bukan nak jadi pemegang kunci syurga, tapi cuma sekadar menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya telah perjelaskan kepada kita. Nak bercakap tentang syurga dan neraka ataupun perkara-perkara gaib ni, kita tak boleh cakap bulldozer ikut akal kepala kita. Kena bercakap berlandaskan kepada wahyu yang mana hanya Allah sahaja yang tahu, dan apa yang Allah telah sampaikan kepada Rasulnya, itu sahaja sumber kita. Wallahu a'lam.